tafsir surah Al-Waqi'ah masuk pada ayat ke-32. Yang ada buku di muka surat 97. Yaitu firman Allah Ta'ala, wa fakihatin katsirah. Maksudnya dan buah-buahan yang banyak. Yaitu di antara nikmat yang diperolehi oleh ahli syurga. Bermula daripada ayat ke-27, Allah Ta'ala sebut wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan, iaitu penghuni syurga ini yang telah kita bincangkan sebelum ini. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka, fi sidrim makhdud, mereka bersenang lenang di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri, wa talhim mandud, dan mereka juga bersenang lenang di antara pokok-pokok pisang yang bersusun-susun buahnya, wa dhillim mamdud, dan naungan teduh yang tetap terbentang luas, sehingga 500 tahun perjalanan tak lepas lagi daripada teduhan pokok yang ada dalam syurga ini. Wa ma'im maskub, dan air yang sentiasa tercurah dan mengalir di dalam syurga. Lalu sambungannya pada malam ini pada ayat ke-32, wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak. Buah-buahan di dalam syurga bukan terbatas kepada bidara dan pisang sahaja. Walaupun Allah Ta'ala sebut di awal lagi wa talhim mandud, di antaranya ialah pisang. Bahkan banyak lagi jenis buah-buahan yang ada di dalamnya dengan pelbagai warna, rupa dan rasa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Sehingga penghuni syurga boleh memilih apa sahaja buah yang dia mahu. Dalilnya mana? Dalilnya mudah kita faham. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, Allah Ta'ala berfirman, qala Allah tabaraka wa ta'ala a'dadtu li'ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Qala Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maknanya hadis ini adalah hadis qudsi. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh nikmat-nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di dalam hati manusia. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bacalah ayat Al-Quran yang berbunyi, seorang pun tidak mengetahui nikmat apa yang disembunyikan untuk mereka di akhirat nanti, yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Iaitu Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Sajdah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ayat ni setelah mana Allah Ta'ala cerita pelbagai nikmat dalam syurga. Lalu Allah Ta'ala kata, ada lagi nikmat yang tidak ada seorang pun tahu. Ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan kepada mereka, kepada ahli syurga ini. Nikmat itu, pemberian Allah dalam syurga, min qurrati a'yun, daripada nikmat yang sedap mata memandang. Ulama tafsir mengatakan bahawa ini suatu, kalau kita sekarang ni, kejutan lah, surprise daripada Allah. Ada benda yang Allah Ta'ala cerita macam kita baca sebelum ini, dengan buah-buahan, dengan wa ma'im maskub, fi dhillim mamdud, macam-macam lagi. Dalam surah Ar-Rahman kita pernah baca sebelum ini, Allah Ta'ala cerita dengan lebih detail lagi. Tetapi
Allah Ta'ala kata ada lagi benda yang Allah Ta'ala sembunyikan, semua orang tak tahu. Bila tahu? Bila di dalam syurga sahaja. Maka bayangkan, sebahagian yang Allah Ta'ala cerita ini pun sudah rasa seronok, rasa nikmat. Apatah lagi benda yang Allah Ta'ala nak sembunyikan, nak bagi kejutan untuk mengembirakan penghuni syurga ini. Biasanya kalau hadiah yang surprise ni hadiah yang istimewa lah. Tak? Biasanya kita kata hadiah biasa kalau apa ni dibuat cabutan bertuah. Tak? Hadiah menarik menanti anda. Ada apa ni? Ada dah yang lain ni. Tak? Apa ni blender lah, periuk nasi. Tak? Tapi dia kata hadiah utama, hadiah menarik menanti anda. Ada yang disembunyikan, takkan command daripada blender lagi. Tak, mesti lebih baik. Maka itu di antara yang disebut oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa tingginya nikmat dan kelazatan buah-buahan di dalam syurga melalui firman-Nya, kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya tetapi berlainan hakikatnya. Bila makan buah dalam syurga, mereka kata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Inilah yang kami makan dulu atas dunia. Wa utu bihi mutasyabiha, diberi kepada kami ni sama macam atas dunia dulu. Dan ini terdapat beberapa tafsiran di kalangan ulama. Ibnul Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir mengatakan makna firman Allah Ta'ala, hadzal ladzi ruziqna min qabl, mereka diberi buah-buahan yang serupa, wa utu bihi mutasyabiha, ni ada 3 penafsiran ulama. Pendapat pertama kata buah-buahan di syurga serupa dengan buah-buahan di dunia dari segi rupa dan warnanya, tetapi rasanya sangat berbeza kerana buah-buahan di syurga jauh lebih lazat. Buahnya kalau durian ini duri begitulah. Dalam isi kuning-kuning lah. Ikut pendapat ini, tapi rasanya lebih lazat. Ini pandangan Imam Mujahid, Abul Aliyah, Ad-Dhahak, As-Suddi dan Muqatil. Pendapat kedua, semua buah-buahan di syurga serupa dalam kelazatan dan keindahan. Baik, makna wa utu bihi mutasyabiha ni, mutasyabiha tu serupa, sama. Maksudnya ialah semuanya sedap belaka buah dalam syurga ni. Tidak ada sebarang kecacatan padanya. Berbeza dengan buah atas dunia. Ada buah manis, ada buah masam, ada buah kelak, ada orang suka kelak, ada orang tak suka. Tapi dalam syurga ni semuanya sama. Maksudnya di sudut kelazatannya. Dan ini pandangan Imam Al-Hasanul Basri dan Ibnu Jurayj. Pendapat ketiga kata buah-buahan di syurga serupa dengan buah-buahan di dunia dalam bentuk dan namanya, akan tetapi buah-buahan di syurga lebih indah rupanya dan lebih lazat rasanya. Kalau atas dunia ni, kalau buah pisang lama sikit 2-3 hari lebam lah. Tapi dalam syurga ni rupanya pun sudah indah dan rasanya sangat lazat, masya-Allah. Ini pandangan Qatadah dan Ibnu Zaid. Dan berkata Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, wa wusifatil fakihatu bil kathrah la bit tayyibi wal ladzati lianna tayyibaha ma'rufun bit tabi'ah. Baik, kenapa Allah Ta'ala sebut wa fakihatin kathirah, dan buah-buahan yang banyak? Allah Ta'ala tak sebut kathirah tu adalah sifat dia. Allah Ta'ala tak sebut wa fakihatin ladzizah, wa fakihatin tayyibah, buah-buahan yang lazat, buah-buahan yang sedap. Kenapa Allah Ta'ala sebut wa fakihatin kathirah?
dan disifatkan buah dengan banyak, tidak disifatkan dengan elok dan lazat, kerana keelokan dan kelazatannya sudah diketahui secara tabi'i. Orang tahu dah buah ni memang sedap. Maka Allah Ta'ala gunakan wafakihatin kathirah. Perkataan kathirah tu dengan makna macam-macam jenis buah. Macam-macam jenis buah yang mana memang tabiat buah tu memang lazat. Maka di antara pengajaran ayat ini, banyaknya buah-buahan di dalam syurga dengan berbagai rupa yang menarik, rasa yang lazat dan warna yang cantik, menggambarkan betapa banyaknya nikmat yang Allah sediakan di dalamnya. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan penghuni syurga. Ayat seterusnya, la maqtu'atin wala mamnu'ah, yang tidak putus-putus berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Dahlah banyak buah tu tak bermusim. Kita kadang-kadang telio nak makan, orang perempuan mengidam nak makan duku, kena tunggu musim dia lah. Tapi buah dalam syurga ni la maqtu'ah, yang tidak putus-putus buahnya, wala mamnu'ah, dan tidak terlarang mengambilnya. Perkataan la maqtu'ah, kemudian Allah sifatkan pula buah-buahan syurga tidak pernah berhenti berbuah. Ia tidak bermusim sebagaimana buah-buahan di dunia yang bergantung kepada musim, tempat, baja dan penjagaan. Bahkan setengah tempat tidak mempunyai buah-buahan yang ada di setengah tempat yang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qata'at thamaratun min thimaril jannah illa abdalallahu makanaha di'fain. Tidak pernah putus buah-buahan syurga, melainkan Allah menggantikan tempatnya 2 kali ganda. Bila dipetik buah, terus keluar buah lain, bahkan 2 biji pula keluar. Wala mamnu'ah, dan tidak ada sebarang halangan untuk mendapatkan dan mengambil buah-buahan syurga. Berbeza dengan buah-buahan di dunia, kadang-kadang terhalang untuk mendapatkannya kerana harganya yang mahal, kedudukannya yang tinggi di atas pucuk seperti buah petai, pohonnya yang berduri seperti pohon bidara, serangga yang berbisa dan berbagai-bagai halangan lagi. Nak ambil lansak kadang-kadang, menelah dulu dada, nak panjat. Tapi dalam syurga ini wala mamnu'ah. Apa maksudnya? Allah Ta'ala jelaskan dalam suratul Insan ayat 14. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon syurga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Tak payah panjat, tak payah menyusahkan. Allah Ta'ala bagi mana-mana penghuni syurga yang nak makan buah, buah tu akan datang dekat kepada dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala permudahkan kepada mereka mengambil buah-buahannya dalam apa keadaan, sama ada ketika berdiri, duduk dan baring tanpa sebarang masalah. Begitu mudah nikmat dalam syurga ni. Dah duduk dalam syurga itu nikmat dah. Nak dapat nikmat-nikmat yang lain seperti buah-buahan ni sangat mudah. Maka bila kita faham sungguh-sungguh ayat ni, kita yakin, maka tak apalah kita bersusah sikit atas dunia ni untuk agama. Bersusah sikit atas dunia untuk agama yang sementara, sebab balasannya Allah Ta'ala akan mudah dengan semudah-mudahnya kepada kita di dalam syurga. Ni tak kadang-kadang ada orang dia tanya tu, lama tak nampak masjid. Payah dia kata, dengar ambil suhu lagi apalah. Dah payah apanya? Tak. Ambil. Payah itu Allah Ta'ala nilai, tak sia-sia. Al-jaza'u ala qadril masyaqqah. Ganjaran pahala itu berdasarkan kepayahan. Lagi payah kita nak melakukan ketaatan kepada Allah, lagi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin jadi sebab kepayahan itu menjadi asbab Allah Ta'ala ampunkan dosa kita.
Ni PKP pula. Tak. Bermula tengah malam ni. Tapi saya dapat maklumat kuliah ni masih boleh lagi lah. Masih boleh berjalan macam biasa, insya-Allah. Kita mudah-mudahan lagi musibah ni berlaku, lagi kuat patutnya pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi menyatakan innartifa'al asjari fil jannati miqdaru mi'ati amin fa idza ishtaha waliyullahi thamarataha danat hatta yatanawalaha. Sesungguhnya ketinggian pokok-pokok di dalam syurga dalam jangka masa perjalanan 100 tahun. Pokok saja 100 tahun tingginya. Ya. Apabila penghuni syurga menginginkannya, maka Allah memerintahkan buahnya supaya dekat sehingga penghuni syurga dapat mengambilnya dengan mudah. Walaupun tinggi ni, tapi bila dia nak makan, qutufuha daniyah, buah yang nak dipetik tadi datang dekat dengan dia. Itu subhanallah, Allah Ta'ala bagi nikmat sampai begitu sekali. Ibnu Katsir pula menyatakan qaribatun ilaihim aghsanuha mata ta'atahu danal qatfu ilaih wa tadalla min a'la ghusnihi ka'annahu sami'un ta'i'un. Dahan-dahan pokok hampir kepada mereka, bila-bila masa sahaja mereka mahu mengambilnya, maka buahnya akan datang hampir kepada mereka dan akan bergayutan daripada atas dahannya seolah-olah dia dengar dan patuh. Buah tu datang bergayut depan muka dia. Petik dengan mudah. Ini kata Ibnu Katsir. Tadi Imam Al-Qurtubi, yang ni Ibnu Katsir. Dan ulama-ulama ni bukan dia sebut reka-reka dia, berdasarkan kepada nas daripada hadis-hadis Nabi dan huraian ulama-ulama, para sahabat dan seumpamanya. Berkata Mujahid, in qama irtafa'at biqadrih wa in qa'ada tadallat lahu hatta yanalaha wa in ittaja'a tadallat lahu hatta yanalaha. Sekiranya dia bangun, maka terangkat naik pokok sekadar bangunnya. Bila dia berdiri, pokok tadi dahan dia ikut dia. Automatik. Masya Allah, seronoknya. Dan sekiranya dia duduk, maka bergayutan buah-buahan sehingga dia dapat mengambilnya. Bila dia duduk, dahan tu turun. Dan sekiranya dia berbaring, maka bergayutan buah-buahan sehingga dia dapat mengambilnya. Kalau berbaring nak makan buah apel contohnya, tak payah bangun. Buah tu akan datang dekat dengan dia, dia boleh makan sambil berbaring. Sampai begitu sekali. Yang disebut oleh ulama. Wa furushim marfu'ah, dan hamparan-hamparan yang tebal dan lembut keadaannya berada di tempat yang tinggi. Ini juga di antara nikmat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran kepada penghuni syurga. Yang mana furushin ialah apa-apa yang dihamparkan. Furush ni apa-apa yang dihamparkan. Fursyah, seperti tilam, permaidani, tikar dan seumpamanya. Berkata Ibnul Jauzi dalam tafsirnya, annaha al-hasyayal mafrusyatu lil julusi wan naum. Sesungguhnya ia, furush tadi, adalah tilam-tilam yang tebal yang dibentangkan untuk duduk dan tidur. Dipanggil furush. Manakala marfu'ah adalah sifat kepada furush, furushin marfu'atin. Ia ditafsirkan kepada dua makna, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnul Jauzi. Makna yang pertama, marfu'ah ni ialah annaha marfu'atun fawqas surur. Tilam-tilam tersebut diangkat dan diletakkan di atas katil-katil. Hamparan tadi cadar, mudah fahamnya cadar lah. Hamparan tersebut yang diletak atas katil. Makna yang kedua, ziyadatu hashwiha liyatiba listimta'u biha.
iaitu bertambah ketebalannya supaya bertambah selesa ketika berseronok dengan isteri-isteri di dalam syurga. Maknanya tebal lah. Marfu'ah tu diangkat, maknanya dia tebal. Berkata Ibnu Asyur, laisat mafrusyatun fil ard, tidak dihampar di dataran bumi syurga, tetapi dihamparkan di tempat yang tinggi. Marfu'ah di sini kata Ibnu Asyur, maknanya bukan bubuh atas lantai macam ni, dibubuh di tempat yang marfu'ah ni, yang diangkat, ditinggikan. Inilah antara nikmat yang Allah sediakan bagi penghuni syurga, iaitu tempat yang sempurna untuk beristirahat sambil berseronok bersama isteri-isteri di atas hamparan permaidani yang lembut dan suci, atau di atas tilam yang berlapis-lapis di atas katil yang tinggi kedudukannya dari dataran syurga. Mereka berseronok sambil menikmati pemandangan yang indah di dalam syurga. Bila duduk tinggi ni, boleh tengok pemandangan. Kadang-kadang ada orang diusaha cari penthouse tinggi-tinggi tu. Sebab apa? View ni. View lagi cantik, lagi mahal kadang-kadang. Maka ini di antara perkara yang Allah Ta'ala sediakan. Berkata Al-Hasanul Basri, irtifa'u firashir rajuli min ahlil jannati masirata thamanina sanah. Tengok, tinggi mana hamparan itu? Tingginya hamparan ahli syurga itu sejauh 80 tahun perjalanan. Tinggi dia tu. Maknanya nak sampai ke atas tu 80 tahun perjalanan. Ibnu Jarir At-Tabari menakalkan hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innartifa'aha lakama bainas sama'i wal ard wa innama bainas sama'i wal ardi lamasiratu 500 am. Sesungguhnya tingginya hamparan ahli syurga itu sejauh antara langit dan bumi, dan jauhnya jarak antara langit dan bumi itu 500 tahun perjalanan. Daripada bumi dalam syurga ni, tingginya hamparan tersebut, duduk atas katil-katil tu tinggi, sampai 500 tahun perjalanan. Tak boleh nak bayang. Betul lah Nabi kata, Allah Ta'ala kata, mala ainun ra'at, apa yang tak dapat dilihat oleh mata, yang tak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, telinga pun tak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, yang tak pernah terlintas. Yang terlintas dalam hati kita ni, apa yang sebenarnya jauh lagi hebat. Syekh Syihabuddin Al-Alusi menakalkan hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, katanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil furushil marfu'ah, qala law turiha firashun min a'laha lahawa ila qarariha mi'atu kharif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang hamparan yang tinggi itu. Ada sahabat tanya, apa makna wa furushin marfu'ah ini? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dilemparkan hamparan daripada atasnya, lalu ia jatuh ke dasarnya selama 100 tahun. Nak sampai ke bawah ni 100 tahun baru sampai hamparan tadi atas bumi, dalam syurga. Dah kalau gitu payah nak turun. Dah sampai 100 tahun. Itu nak tunjukkan tingginya. Ulama kata apa yang berlaku ni sangat memudahkan, menyeronokkan dan memudahkan. Maknanya dia boleh, bila dia nak turun ke bawah daripada katil, dia turun dengan sekelip mata saja. Dan ini tak mustahil. Yang pertamanya Allah Ta'ala Maha berkuasa, boleh buat apa saja. Yang keduanya, hari ni pun kita tengok saya pernah baca di Abu Dhabi yang burj yang tinggi tu, dia ada lift dia tu, dia boleh tu dalam masa berapa ratus tingkat ni hanya mengambil masa beberapa seken saja. Tu lift buatan manusia tu. Jadi tak mustahil Allah Ta'ala boleh buat. Katil tadi dia turun sekali mata. Nak turun selalu. Walaupun tinggi dia perjalanan 100 tahun
Jarak dia 100 tahun perjalanan. Beliau mengatakan lagi, janganlah tergambar dalam pemikiran kita bahawa apabila tingginya tempat beristirahat dan bersukaria itu, maka ia akan menyukarkan ahli syurga untuk naik dan turun darinya. Jangan kita anggap susah. Sedangkan kita pada waktu itu berada di alam yang berbeza, yang tidak dapat difikirkan oleh akal. Tak boleh dipikirkan. Cuma saya sebut tentang lift tadi tu supaya kita ni logiknya. Maknanya sikit tu kita boleh gambaran. Atas dunia pun Allah Ta'ala dah bagi sikit. Maka tak mustahil lah benda itu berlaku.